哈利路亚，大家平安。Shalom，哈利路亚，我们今天很早哈，才7:21。 hari ini kita lebih awal ya, baru jam 7:21. 感谢主，我要看在线上的有谁呢？今天是很精彩哦，不要错过哦。 Hari ini sangat menarik ya, jangan sampai terlewatkan. 阿妹 OK， 我的声音太大声吗？会不会 OK？ 刚好，刚好，谢谢。哈利路亚，今天我们要来学习一首歌， hari ini kita mau belajar lagu baru 就是神赐给我们教会的歌。 yang Tuhan berikan untuk gereja kita. 哈利路亚，感谢主。我们还有8分钟，我们要准时上课，准时开始我们的课程哈。所以现在我们在线上的，我们可以安静一下 ，OK？ 我们预备我们的心，好不好？ Kita masih punya 8 menit dan kita mau menenangkan hati pikiran kita. 我们先安静，感谢主，赞美主。一整天的工作，一整天的忙碌， Seharian penuh dengan pekerjaan kita, dengan segala kesibukan kita. 现在我们安静在神的面前， Saat ini kita mau diam, tenang di hadapan Tuhan. 我们安静我们的灵， Kita mau tenang, 安静我们的灵，安静我们的心，安静我们的心思想，我们的一切的心事意念，我们的 pikiran。 roh kita mau tenang, hati kita mau tenang, dan pikiran hati kita mau tenang di hadapan Tuhan. Yes， Amen。 圣灵来掌管我们每一个人。 Roh Kudus, Engkau yang berotoritas atas setiap kami. 圣灵掌管一切，掌管我们的生命，掌管我们的身心灵。 Roh Kudus, Engkau yang berotoritas atas kami, atas hidup kami, atas pikiran kami. Haleluya. 哈利路亚！圣灵应许工作在我们每一个人的身上，在我们每一个人的当中。 Roh Kudus, Engkau bekerja dengan sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. 哈利路亚！ Haleluya. 哈利路亚！赞美主！ Haleluya. 哈 Terpujikan 利路亚！ namamu 赞 Tuhan. 美主！ Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 哈利路亚！ Haleluya. 哈利路亚！ Haleluya. 是的，是的，哈利路亚！ 我们暂时放下我们的工作，我们的忙碌， Kita 我们每 lepaskan 一天的一切的活动， kita taruh, kita lepaskan setiap pekerjaan tangan kita, setiap kesibukan kita. 现在单单来仰望我们的神， Saat ini kita hanya memandang kepada Tuhan. 我们要跟神面对面。阿们。 Kita mau berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. 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 主，你自己亲自膏抹我们每一个人。 Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi kami satu persatu. 膏抹我们还没有上来的，还没有上课的，主啊，你自己感动他们，让他们可以快快的可以
马上跟上去，跟上来。 Tuhan, Engkau urapi setiap anak-anak-Mu yang belum hadir, Tuhan. Engkau sendiri urapi supaya mereka, Tuhan, boleh segera masuk. 哈利路亚， Haleluya. 没有一个人落掉的。 Tidak satu pun terlewatkan. Yes. 阿门。 圣灵啊，你的国， Roh Kudus, kerajaan-Mu, 神的国降临在我们每一个人的身上，降临在我们每一个人的家中。 kerajaan Tuhan turun atas setiap kami, atas rumah kami. 阿门， Amin. 阿门， Amin. 阿门。圣灵的国， Amin. 主的国，神的国就是医治、能力、释放，在我 Kerajaan 们的 Tuhan, 家中。 kerajaan Roh Kudus, kerajaan Tuhan, kerajaan Bapa turun atas kami, melepaskan, menyembuhkan, memulihkan 阿门， setiap kami. 阿门， Amin. 阿门。 Amin. 感谢主，赞美主，谢谢你，谢谢你的同在。 Terima kasih 谢谢 Tuhan 你的 untuk 同在， hadirat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. 谢谢你的同在。 Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. 哈利路亚， Haleluya. 感谢主，享受神的同在， Terima kasih kita menikmati hadirat 享 Tuhan. 受神的同在。 Menikmati hadirat Tuhan. 阿门。谢谢 Amin. 耶稣，赞美耶稣。谢谢耶 Terima 稣， kasih. 赞美耶稣。 Terima kasih Tuhan Yesus, 谢谢 terpujilah 耶 Engkau. 稣，赞美耶稣。开始 Terima kasih 跟 Tuhan 神说， Yesus. 谢谢耶稣，赞美耶稣。 Terima kasih 谢 Yesus. 谢耶稣，赞美 Puji 耶 Tuhan. 稣。谢谢你，赞美你。 Puji. 我 Amin. 们要来赞美你，我们要 Tuhan, 来 kami mau 赞美你， memuji-Mu. Kami mau 我 datang 们要来 memuji 赞 Engkau. 美你。阿 Kami 门。 mau 我们要来 memuji 赞美 Engkau 你。 Tuhan. 哈 Puji 利路亚， Engkau. 我们要来赞美你。 Haleluya, 哈 kami 利 mau 路 memuji 亚，赞美 Tuhan. 主。哈利路 Haleluya, 亚， puji 赞美 Tuhan. 主。我们 Haleluya, 口， puji 我们的口就是要来赞美你。 Tuhan, mulut kami mau Haleluya. datang memuji Engkau. 哈利路亚，赞美主，来给我们的主热烈的掌声。哈利路 Berikan 亚， tepuk tangan yang meriah untuk 哈利 Tuhan 路 kita. 亚， Haleluya. 哈利路亚，感谢主，感谢主，赞美主。 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. 哈利路亚。 Haleluya. 好，现在我们开始要一起敬拜我们的主，阿门。 Amin. Saat ini 哈 kita 利 mau 路亚。 memulai 今天的 memuji 歌 Tuhan 呢， kita. 就是刚刚我们的牧师写好的歌，虽然新，但是呢，对我来说是不会很难的。好，我们慢慢来唱哈。 Lagu ini adalah lagu baru yang ditulis oleh gembala kita dan kita mau belajar dengan 阿 pelan-pelan. 门。Amin. 我们要用信心来唱，阿门。哈利路亚。 Dengan 因 iman 为 kita menyanyikannya. 这是全部都是圣经的话，神的话。 Karena ini semua adalah firman Tuhan. 阿门。 Amin. Yes. 我们是耶和华的军队，靠他能力，我们必得胜。阿门。穿戴
带神赐的全副军装，抵挡仇敌一切的攻击。真理等着，带着素养，公义当着，护心经着修。平安的福音是预备，走路的鞋穿在脚上，拿着新的当作藤牌，并要戴上救恩的头盔，拿着胜利的宝剑，打败仇敌，就必得胜。从头再一次，慢慢来。我们是耶和华的军队，靠他能力，我们必得胜。穿戴神赐的全副军装，抵挡仇敌一切的攻击。真理当作，带着素养，公义当作，护心经着修。平安的福音是预备，走路的鞋穿在脚上，拿着新的当作藤牌，并要戴上救恩的头盔，拿着胜利的宝剑，打败仇敌，就必得胜。从头再一次，我们是耶和华的军队，靠他能力，我们必得胜。穿戴神赐的全副军装，抵挡仇敌一切的攻击。真理当作，带着素养，公义当作，护心经着修。平安的福音是预备，走路的鞋穿在脚上，拿着新的当作藤牌，并要戴上救恩的头盔，拿着胜利的宝剑，打败仇敌，就必得胜。我们是耶和华的军队，靠他能力，我们必得胜。穿戴神赐的全副军装，阿们，抵挡仇敌一切的攻击。真理当作，带着素养，公义当作，护心经着修。平安的福音的预备，走路的鞋穿在脚上，拿着新的当作藤牌，并要戴上救恩的头盔，拿着胜利的宝剑，打败仇敌，就必得胜。真理当作，带着素养，公义当作，护心经着修。拿着圣经的当作藤牌，并要戴上救恩的头盔，拿着胜利的宝剑，打败仇敌，就必得胜。打败仇敌，就必得胜。打败仇敌，就必得胜。现在我们请我们的牧师来解释一下这首歌。哈利路亚。
Dan kita minta Haleluya. gembala kita menjelaskan tentang lagu ini. Silakan. 平安，各位弟兄姐妹， Shalom semuanya. 我们今天晚上非常的喜乐， Malam hari ini kita sangat bersuka cita 因为已经好几个礼拜也正在教导穿戴神的全副军装。 karena sudah beberapa minggu ini kita belajar tentang bagaimana kenakan selengkap senjata Allah. 相信各位也慢慢的都明白了里面的意义。 Dan kita percaya bahwa semuanya dari kita perlahan tapi pasti kita mengerti akan isi dari semuanya ini. 今天也使我们一起喜乐的，因为神也给我们的教会这首穿戴神的全部军装这首歌。 Ditambah lagi hari ini kita sangat bersuka cita karena Tuhan beri pada gereja kita lagu ini, yaitu kenakan selengkap senjata Allah. 这首歌全部就是在经界里面一部手术6章里面。 Jadi lagu ini semua kalimatnya adalah berasal dari Alkitab, yaitu di Efesus 6. 神已经好几个月感动我要写这首歌， Sebenarnya Tuhan sudah beberapa bulan menggerakkan saya untuk menulis lagu ini. 不过可能就是神的时间还没有到， Tapi mungkin karena waktu Tuhan belum tiba, 神已经提醒了要写这首歌。 dan sebenarnya Tuhan sudah ingatkan harus tulis lagu ini. 所以在这个1个多月前就开始写。 Jadi pada akhirnya dalam 1 bulan ini Tuhan gerakan dan saya mulai tulis lagu ini. 但是每首歌我们都要不断的祷告，不断的祷告。 Karena setiap lagu, bukan hanya satu, tapi setiap lagu kita terus sambil berdoa, tanya Tuhan, 让 berdoa. 神，第一是神给我们他的话，就 Yang 是圣经。 pertama, Tuhan beri kita firman-Nya lewat Alkitab, perkataan firman-Nya lewat Alkitab. 第二就是神给我们他的音调， Dan yang kedua, langkah kedua adalah Tuhan yang beri kita nada-nadanya. 所以当写的时候，每次都要问神，一个一个的，慢慢的写，慢慢的写。 Jadi tulisnya pelan-pelan, setahap demi setahap, sambil tanya Tuhan, tulis lagi, tanya lagi, tulis lagi. 当写差不多好了，我差不多已经2个礼拜，超过2个礼拜，晚上3更半夜也唱这首歌。 Lalu setelah ditulis kira-kira 2 minggu saya nyanyikan lagu ini malam hari. 有时睡觉3更半夜醒来又在床上又在唱这首歌，一直唱。 Dan ada waktunya saya tidur tengah malam saya terbangun nyanyi lagi lagu ini, saya nyanyikan lagu ini. 因为什么？我们渴慕神的话，第一是渴慕神的话。 Kenapa? Karena pertama kita rindu kepada firman Tuhan. 也让这首歌成为每个弟兄姐妹的祝福，而且去祝福别人。 Dan biar lagu ini juga jadi berkat bagi saudara-saudari sekalian, juga bagi orang lain. 那我们知道，神给我们教会的特别的恩赐，就是借着他的话把歌唱出来。 Dan ada karunia khusus yang Tuhan berikan pada gereja kita, yaitu firman-Nya Tuhan berikan pada kita dan kita nyanyikan dengan lagu. Jadi diucapkan lewat nyanyian lagu. 所以这首歌到最后那边说，拿着圣灵的宝剑。 Jadi di terakhir lagu ini katakan angkat pedang roh. 圣灵的宝剑就是神的道。 Pedang roh itu adalah
firman Tuhan. 就是神的话。 Adalah perkataan Tuhan. 那当我们最后拿起圣灵的宝剑， Jadi yang terakhir ketika kita angkat pedang roh, 就是我们里面有神的道，有神的话。 ini artinya di dalam kita ada kebenaran Tuhan, ada perkataan firman-Nya. 当我们拿起这支圣灵的宝剑，就是我们说出神的话，宣告神的话，唱出神的话。 Jadi ketika dikatakan bahwa angkat pedang roh, itu artinya kita mengucapkan keluar, kita menyanyikan, kita deklarasikan, kita nyanyikan kata-kata firman Tuhan. 这首歌就是，其实这首歌就是主耶稣自己。 Jadi sesungguhnya lagu ini adalah Tuhan Yesus sendiri. 主耶稣，我们知道就是道路、真理、生命，所以他就是真理，真理就是耶稣自己。 Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah Tuhan, perkataan firman Tuhan adalah kebenaran, dan itu adalah Tuhan 我们 sendiri. 知道公义或是义，主耶稣就是那个义子，那他就是义。 Dan kita tahu bahwa keadilan adalah Tuhan Yesus, Dia adalah adil. 如果我们讲公义，我们的神是公义的。 Kalau kita bicara tentang keadilan yang sebenarnya, Tuhan Yesuslah keadilan. 如果我们把公义带进救恩里面，信的人就得救，不信的就是灭亡。 Jadi kalau kita bawa di dalam keadilan ini di dalam keselamatan, berarti orang-orang yang benar, orang-orang yang diselamatkan, sedangkan yang tidak percaya, maka itu akan binasa. 平安，耶稣就是我们平安的主。 Nah, tentang kedamai sejahtera, Tuhan Yesus adalah Allah pemberi damai sejahtera. 耶和华沙龙，神是平安的神。 Yehova Shalom, Tuhan adalah Allah damai sejahtera. 接下来就是我们拿着信心成为我们的藤牌，还是盾牌。 Jadi yang berikutnya kita angkat iman sebagai perisai kita. 我们必定要有信心。 Jadi kita harus punya iman. 最后是拿着圣灵的宝剑，就是神的道。 Dan terakhir, angkat pedang roh, yaitu firman Tuhan. 因此，这首歌就是在我们里面有真理。 Jadi keseluruhan dari lagu ini berarti di dalam kita ada kebenaran. 有神的公义，有神自己是义。 Ada keadilan Tuhan, dan Tuhan itu sendiri adalah benar adanya. 在我们里面有神给我们的平安， Di dalam kita ada damai sejahtera yang Tuhan beri. 我们里面有信心，对神有完全的相信。 Di dalam kita ada iman, yaitu iman kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. 在我们里面有神的道， Di dalam kita ada firman Tuhan, ada kebenaran Tuhan. 所以我们能够打败所有的仇敌。 Jadi dengan semuanya ini yang kita punya, kita boleh kalahkan musuh. 这是神给我们的全副精装，就是里面有真理，有神的公义，有神的义，有平安，有我们的信心，有神的道在我们里面。 Jadi lagu ini keseluruhannya adalah Tuhan beri pada kita, sehingga di dalam kita ada firman Tuhan, ada keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, ada perkataan Tuhan,
dan iman dari Tuhan. Kurang jelas. Kita bersyukur pada Tuhan. 我们感谢主， Puji Tuhan. 这就是我们的全副精装。 Inilah selengkap senjata Allah yang Tuhan beri buat 我们 kita. 感谢主，感谢主，神给我们这首歌，让我们能够背起来，让我们成为我们征战的武器。 Tuhan beri kita lagu ini, biarlah kita boleh menghafalnya. 像神给我们，ya, Ya, kita boleh hafalkan dan kita jadikan senjata untuk kita berperang. Kita percaya. 我们相信，有时我们说背歌比较容易，背经节有时比较难，是不是？ Kan biasanya kalau hafalin ayat itu agak susah, tapi kalau hafalin lagu lebih gampang kan? 所以这就是神给我们教会的特别的恩赐，这是我们的武器。 Inilah cara yang karunia khusus yang Tuhan beri pada gereja kita, dan ini menjadi senjata kita untuk berperang. 我们感谢神，一切的荣耀要归给我们的神。 Kita sangat bersyukur pada Tuhan dan biarlah segala kemuliaan kita kembalikan pada Tuhan. 哈利路亚， Haleluya. 让大家都能够背这首歌。阿门。 Yuk, biar sama-sama kita boleh hafalkan lagu ini. Amin. Yes， 再一次我们一起来学习，好不好？慢慢来。 Kita belajar sekali lagi ya. 我们是耶和华的军队，靠他能力，我们必得胜。穿戴神赐的全副军装，抵挡仇敌一切的攻击，可以吧？第一段的，好，我们一起再一次重复，大家要学习哦。这个是全副军装，神赐给我们的，无论我们到哪里，我们都可以把这个歌唱起来，好不好？阿妹，我们是耶和华的军队，靠他能力，我们必得胜。阿妹，穿戴神赐的全副军装，抵挡仇敌一切的攻击，真理当作带子束腰，公义当作护心镜遮胸，平安的福音是预备，走路的鞋穿在脚上，拿着新的当作藤牌，并要戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，打败仇敌，就必得胜。再次从头，我们是耶和华的军队，靠他能力，我们必得胜。穿戴神赐的全副军装，抵挡仇敌一切的攻击，真理当作带子束腰，公义当作护心镜遮胸，平安的福音是预备，走路的鞋穿在脚上，拿着新的当作藤牌，并要戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，打败
败仇敌就必得胜。那胜利当作带子束腰，公义当作护心镜遮胸，平安的福音是预备，走路的鞋穿在脚上，拿着新的当作藤牌，并要戴上救恩的头盔，拿着胜利的宝剑，打败仇敌就必得胜，打败仇敌就必得胜，打败仇敌就必得胜。阿们，给我们的主热烈的掌声。接下来的时间，我们交给我们的弟兄弟兄进入分享，谢谢。Shalom semua. 大家平安， Haleluya, puji Tuhan. 哈利路亚，感谢主。 Kita sudah diberkati dengan lagu yang luar biasa, amin. 有一个很棒的歌，我们真的蒙福，阿门。 Dan saya percaya lagu tadi membawa kita, membantu kita untuk mengingat firman Tuhan, khususnya pelajaran beberapa minggu ini. 我相信我们刚刚学习的歌是帮助我们可以背这个我们已经学习了一连串几个礼拜这个课程。 Dan kalau kita diminta untuk hafalin seluruh perlengkapan senjata Allah, kita tinggal nyanyikan lagu ini. 所以如果要我们背这个全部金装，我们用这个歌我们唱出来就背好了。 Nanti si Carol bikin gerakannya ya. 那我们就等 Carol 就是可以帮忙我们做几个动作以后啊。 Amin. Amin. Dan minggu ini kita udah sampai pada senjata yang terakhir. 那么这礼拜就是今天，我们已经到了最后的一个武器。 Kita lihat di Efesus 6 ayat 17. 我们再去看以弗所书第6章第17节。 Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 我们就看在以弗所书第6章17节说，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。 Minggu lalu kita udah belajar tentang ketopong keselamatan, dan minggu ini kita belajar tentang pedang roh. 上个礼拜我们学习了救恩的头盔，那现在我们要学习圣灵的宝剑。 Di senjata terakhir ini adalah senjata yang sangat spesial Tuhan berikan buat kita. 这个最后的武器是一个特别神给我们特别的武器。 Kalau dari beberapa minggu lalu, semua perlengkapan senjata yang kita dapatkan itu ada sesuatu yang untuk pertahanan. 如果几个礼拜连续过来，神给我们所有的武器呢，就是帮助我们可以防身。 Tapi senjata yang terakhir yang Tuhan berikan kepada kita adalah senjata untuk menyerang. 那么最后的一个武器，神给我们是来攻打的一个武器，用去攻打仇敌的。 Pedang roh bisa dipakai untuk bertahan maupun menyerang. 这个森林宝剑呢，是可以用来也防身，也是可以去攻击仇敌。 Kalau kita lihat dalam gambar, kita lihat dari tadi kan kita udah ada gambar pedang tuh. Pedang yang dipakai dalam senjata Romawi itu adalah pedang yang bermata dua. 我们说在屏幕我们就看到有剑嘛，那剑就是一个两刃的一把两刃的刀，的刀。 Kalau dulu saya baca firman Tuhan ini, maksudnya apa ya pedang bermata dua? Emang pedang ada matanya? 就是如果英文直指的翻译是说两个眼睛嘛，那我以前读圣经的时候，我什么意思是有两个一双眼睛吗？ Kayak kalau kaki itu ada mata kaki, apakah kayak gitu ada matanya?
但是如果像我们印尼话是说那个脚是脚拇指是有好像是有眼睛，是什么意思呢？比较 Kalau 可爱呀、masa Mandarin nggak 中 nyambung. 文没有，中文没有这样子说的。 Nah, pedang yang bermata dua itu artinya pedang itu dua sisinya itu tajam. 就是说两刃的刀，代表是它的两边都是很尖锐的。Kenapa harus dua sisinya tajam? Agar pada saat menyerang, tusuk atau menebas itu tuh bisa sampai ke dalam. 为什么它要这个两边都是很尖锐呢？因为这个它的功能是当就是要吃或者是砍断什么是全部都可以很深入的到入部到很深的。 Nah, di dalam perlengkapan senjata Allah ini, Paulus cuma menyebutkan satu jenis senjata untuk menyerang, yaitu pedang saja. 保罗则提到一种武器在这个全部的军装。 Padahal kita tahu kalau senjata itu kan banyak macamnya. Ada panah, ada ketapel, ada tombak. Tapi ini pedang, hanya pedang yang disebutkan. 我们知道其实是那个我们说武器呢，就是兵器呢是很多种，有剑，有刀，有还有其他的东西的。 Kenapa pedang? Karena pedang itu adalah senjata yang dipakai untuk pertempuran jarak dekat. 为什么是在这里就用剑呢？因为剑是我们就是一个那个近距离战斗用的。 Dan ada maksudnya kenapa menggunakan pedang. 还有它是有意义啊，为什么是用剑？ Nah, Tuhan mau kita pada saat kita berperang, kita itu bisa berperang dalam jarak dekat, bukan hanya jarak jauh. 因为神要我们征战呢，这个战斗不是那个远距离，但是是要近距离的。 Tuhan tidak ingin saat kita berperang, kita itu hanya berperang dari jauh, kita jadi penonton, kita hanya melihat. Tapi kita sendiri benar-benar masuk dalam peperangan. Artinya apa? Ada proses yang kita hadapi. 神不单单神是不想我们就从那个远的距离战斗，或者是成为那个战争的旁观者。为什么呢？要近距离，因为神要我们直接进入到战争里面，就是有过程，我们可以经历过程。 Jadi saat kita berperang dalam jarak dekat, ada pertumbuhan, ada proses yang kita alami dan kita semakin bertumbuh dan kita menang. 因为当我们进入这个近距离的战斗呢，是有过程的，在这个过程的，以至于我们可以有成长。 Jadi ini dengan berperang jarak dekat, kita benar-benar dibawa Tuhan untuk mengalami proses dan kita bertumbuh. 所以借着这个近距离的战斗呢，我们就是经历过程，以至于我们可以成长。 Nah, dikatakan bahwa pedang roh adalah firman Allah. 圣经说，生命的宝剑就是神的道。 Tadi gembala kita Pak John sudah sebutkan tentang firman Allah. 刚才我们的牧者已经提到这个神的话、神的道、神的真理。 Dan firman Allah adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. 那么神的话在我们基督徒的生命是很重要的。 Mau apapun topik-topik yang kita bahas, kita selalu merujuk kepada firman Allah. 无论我们分析什么主题，总是要归回到重要就是神的话，归回神的话。 Sehingga firman Allah digambarkan sebagai sebuah senjata, begitu powerfulnya. 所以呢，神的话就是表示，就是我们可以表示是神的道，
因为它是很有它的功能是很大的。 Kita lihat kenapa firman Allah dijadikan senjata. 那我们要看为什么神的话能被用作武器。 Pertama karena firman Allah itu memang berkuasa. 因为神的话就是有能力的。 Siapa di sini percaya bahwa firman Allah itu berkuasa? Boleh lambaikan tangannya. 我们在座的每一位，谁相信神的话就是有能力的？可以挥挥手。 Amin. Kita tahu Amin. Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu menggunakan firman. 我们知道神创造世界，还有神创造没有的变成有的，就是用什么呢？神的话。 Di Kejadian 1 Tuhan menciptakan langit, bumi, alam semesta dan seluruh isinya hanya dengan firman. 在创世纪第1章，我们就可以看到神用话语创造世界、宇宙万物。 Kemudian kita melihat Tuhan Yesus pada saat dia menyembuhkan orang, dia hanya mengucapkan sembuh atau dosamu sudah diampuni, hanya menggunakan firman, maka orang itu mujizat itu terjadi. 然后我们看到耶稣服侍的时候，耶稣所做的一切，他医治人，他是用他是就是说话，比如说他说你的医治或者是你的罪的思念，就是用神的话。 Firman adalah perkataan. 神的道就是神的话语。 Jadi saat kita ngomong tentang firman itu mengacu kepada perkataan. 所以当我们说神的道，这就是指定是话语。 Untuk memiliki kuasa, perkataan itu harus dari Allah. 那么这个话语要有能力呢，这话一定是要从神而来的。 Dan kita menemukan setiap perkataan-perkataan Allah itu ada di mana? 那么我们是在哪里可以看到神的话语呢？ Ada di dalam Alkitab. 那就是在圣经里。 Alkitab berisi tentang firman-firman Tuhan, firman Allah. 圣经里面就是所记载全部都是神的话语，就是神所说的话。 Tapi firman Allah, Alkitab itu hanya berisi tulisan-tulisan. 那么这个是这个我们所读的这个圣经，我们所看到的全部都是什么字面？ Kalau kita lihat di PowerPoint di layar kita ada gambar orang pegang Alkitab, Alkitabnya udah langsung bersinar-sinar berkilat-kilat. 我们看到在屏幕有图片，就是有人拿着圣经，他的圣经那一本圣经啊已经发亮了，发光。 Yang membuat firman tulisan di Alkitab itu berkuasa adalah Roh Allah. 让这个圣经里面的这个字面有能力呢，就是神的话语。 Nah, gimana caranya agar firman itu tuh berkuasa? Harus ada Roh Allah itu masuk hidup dan firman itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. 那怎么样让这个神的话就是变成活的呢？就是活出这个话变成活泼呢？就是我们要把这个话就是发出，以至于它是可以活泼的。 Itu firman yang ada di Alkitab yang tulisan-tulisan itu kita sebut dengan logos. 这个字面的这个神的话所记载的这个字面呢，这是我们叫做 logos， 我们所读 Itu 的。 hanya tulisan biasa seperti cetakan, seperti di Alkitab, cuma tulisan sebuah buku itu hanya logos. 如果我们看这一本啊，全部都是那个文字呢，全部都是我们所可以看的这个字面，这就是我们读的，那就是说就是称为 logos。 Alkitab kalau hanya cuma logos itu tidak ada apa-apanya. 那么这个圣经如果只有 logos 呢，它也还没有算什么。 Kita mau taruh di mana aja, mau taruh di rumah, mau dijadiin bantal atau mau jadiin tatakan, itu hanya sebuah buku.
所以当我们放它到这本书圣经我们要放到哪里啊，或者是当着枕头啊，或者是我们是变成叠什么东西呢？这是只有一本书。 Tapi saat Alkitab itu apa ya istilahnya dimasukin dimasukin dengan roh Allah itu menjadi rema. 但是这个字面呢，这个圣经这个字面呢，当它是有就是神的它变成活泼呢，这个是有能力呢，这个是被称为 rema。 Jadi firman Tuhan yang memiliki roh dari Allah itu adalah firman Tuhan yang hidup dan memiliki kuasa. 我们是说这个字面呢有神的灵的能力呢，就是活出来呢，它是带着能力。 Gimana caranya agar firman itu hidup memiliki roh Allah? Apakah Alkitabnya jadi terbang sendiri gitu kan karena ada rohnya gitu, tulisannya muncul gitu. 我们说这个是怎么样呢？是否是有了神的灵，它变成会飞呀、或者是就是出来我们看到是什么形状啊？是这样吗？ Atau saat kita lagi mau baca kitab pas buka langsung sinar keluar, wah ada kilat-kilatnya gitu. Apakah seperti itu? 或者是我们翻出当我们翻这个圣经呢，就是有那个发亮啊，就是好像闪电啊，是这样吗？ Bukan, tapi pada saat kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, kita meminta agar Roh Tuhan, Roh Kudus yang menerangi kita. 不是这样的，但是当我们读这个神的话圣经，然后我们求神的灵进入跟我们。 Jadi saat kita membaca firman Tuhan, Roh itu yang menjadikan setiap ayat-ayat itu menjadi hidup sehingga kita mendapatkan kuasa, kita mendapatkan rema. 那么当我们读着神的话，这个圣经，然后神的灵恩告我们，我们有能力，这个是我们这个变成活泼，那这个就是 rema。 Pernah nggak kita tuh misalnya gini, kita lagi baca Alkitab ya, mungkin kita lagi baca satu pasal nih misalnya, ini satu pasal, tiba-tiba saat kita lagi baca, itu satu pasal itu biasa aja, tiba-tiba ada satu ayat, pas kita baca satu ayat itu tiba-tiba langsung kayak, wah muncul kayak terang, tiba-tiba menyentak hati kita, rasanya, wah ini ayatnya buat saya banget gitu. 举个例子，当我们读一章啊，我们说一章啊，然后在这个整个这一章啊里面是有一节啦，就是很刺入我们的心，让我们就是感动，知道哎，这个是神在对我们说话。 Atau saat kita lagi nggak baca kitab, tapi kita lagi menghadapi sebuah situasi, lagi misalnya sakit, tiba-tiba kita diingatkan sebuah ayat tentang Tuhan itu adalah Allah yang menyembuhkan kita. Ayat yang sudah pernah kita baca, tapi Tuhan ingatkan, muncul di kepala kita, Tuhan adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. 或者是当我们面对一个情况，例如我们生病，然后我们不是正在翻圣经啊，但是我们像圣灵在提醒我们，耶和华拉法就是神是我们的医治者。 Itulah yang disebut dengan rema. 这就是 logos 变成 rema。 Jadi firman Tuhan yang hidup dalam hati kita, bukan hanya sekedar hafalan, tapi benar-benar hidup, menempel dan menjadi daging, menjadi jawaban atas setiap permasalahan hidup kita. 这是说我们所读的圣经，我们所读的这个经节啦，它是在我们里面已经变成像一
营养变成我们的生命呢，它是可以活泼，像我们的生命，它是可以活出来，是活泼的。 Ingat pada saat Tuhan Yesus dicobain di padang gurun oleh iblis, Tuhan Yesus menggunakan firman untuk mengalahkan iblis. 我们记得有读当耶稣在旷野被魔鬼试探的，耶稣用话语打败撒旦。 Tuhan Yesus tidak sembarangan ngomong, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. 耶稣没有随便说，不是他所发出的话是从他自己来的。 Karena Tuhan Yesus sudah tahu firman, tahu Taurat dari A sampai Z, sehingga dia tahu saat ada iblis menggodai dia harus berkata dengan firman yang mana. 因为耶稣很清楚知道这个神的话，他知道所有的律法。 所以当魔鬼引诱他的时候，他会知道是用圣经所记载的是哪一个就是在面对这个打败这个魔鬼。 Jadi setiap perkataan-perkataannya dikatakan ada firman tertulis, ada firman tertulis. 所以每一次都是魔鬼跟他说什么，他就是攻击他，就是他是反过来是用圣经所记载。 Amin. Amin. Yang kedua adalah firman Allah adalah Tuhan sendiri. 第二，神的话就是神自己。 Kenapa firman Allah dijadikan sebagai senjata? Karena firman Allah itu adalah Tuhan. 为什么神的话是被用当的武器呢？因为神的话就是神自己。 Perkataan Tuhan itu menggambarkan Tuhannya, siapa yang mengucapkannya. 神的话是表示神自己是谁在说话。 Misalnya zaman dulu kalau ada raja, kalau lihat di film-film seri silat ya, film seri silat Cina, ada raja datang ke satu rumah rumah penduduk gitu kan. Sekali dia bawa titah, rajanya kan nggak perlu datang. Bawa titah aja udah seperti rajanya datang, benar nggak? 我们如果以前呢，或者是我们看到那个古装戏剧呢，这个有什么王要给谁说命令什么呢？有一个的太监或者什么的带生的那个王的圣旨，那就是已经代表王自己对他们说话了。 Jadi saat penduduk itu, si rakyat jelata itu mendengar ada titah raja, udah ada prajurit datang bawa titah raja, apakah dia biasa-biasa aja? Oh ya, ada woi raja gitu. Enggak, kan dia pasti langsung hormat, dia akan tunduk. Benar nggak? 所以当百姓听这个圣旨啦，他不是就是哦好听啊，有王啊，就是这样的，没有，他会就是跪下。 Jadi itu menggambarkan kehadiran dari rajanya sendiri. 所以这个是代表他的王自己来。 Sama seperti dengan firman Tuhan menggambarkan kehadiran Tuhan sendiri. 那神的话也是表示神的同在。 Tuhan Yesus sendiri adalah firman yang menjelma menjadi manusia. 主耶稣自己就是道成肉身。 Jadi saat kita menghadapi situasi, kita menggunakan firman Tuhan untuk berperang, itu seolah-olah Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. 所以当我们使用神的话来打败撒旦呢，那时候就是神亲自为我们而战。 Jadi kayak tadi kita bilang, karena Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa, jadi saat kita berperang menggunakan firman Tuhan, ya Tuhan sendiri dengan kuasanya akan membantu menangkap peperangan kita. 所以当我们刚才已经学习，我们知道神的话是带能力，所以这个神的话就是当我们用的时候，我们发出来的话，就是神自己用他这个能力为我们而战。 Nah, yang ketiga kenapa firman Allah dijadikan sebagai senjata adalah karena firman Allah adalah kebenaran.
第三，为什么是当着武器呢？因为神的话就是真理。 Kita lihat di Yohanes 17 ayat 17. 我们看在约翰福音第17章第17节， Dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. 这里说，求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。 Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kebenaran. 我们知道神就是真理， Jadi segala sesuatu yang dari Tuhan, berasal dari Tuhan itu ada benar. 所以从神而来，一切从神而来就是事实的， Tidak ada kebohongan pada diri Tuhan atau dari pribadi Tuhan atau dari firman Tuhan. 神的话没有谎言的，一切都是义的、真实的。 Jadi saat kita dengan iman, kita dengan yakin, kita berpegang teguh pada firman Allah, jadi firman Allah itu bisa dipercaya. 而且当我们我们相信凭信心，我们相信紧紧抓住呢，那我们知道这个神的话是可信赖的。 Firman Allah itu karena mengandung kebenaran itu bisa menghancurkan setiap kebohongan musuh. 而且神的话因为是真理，所以可以打败所有仇敌的谎言。 Kita harus benar-benar yakin dengan iman memegang pada senjata ini. 所以我们要有信心的紧紧的抓住这个武器。 Amin. Amin. Jadi sekarang kita udah melihat bahwa firman Allah itu sangat powerful, sangat berkuasa untuk menjadi senjata. 所以我们已经看到了神的话就是很大的功能，它是大有能力的。 Tapi ingat, senjata itu lawannya siapa? 但是我们要知道，我们用武器是要针对谁？ Coba lihat kiri kanannya, apakah ada lawanmu di sebelah kiri dan sebelah kananmu? 我们要看可以看左右边是不是你的敌人呢、Apakah ada yang lihat, wah saudaraku, atau lihat, wah tetanggaku, apakah itu musuhmu? 或者是你看这我的亲戚，我的邻居，是否他是你的敌人呢？ Bukan. 不是， Musuh kita bukanlah orang-orang di samping kita. 我们的敌人不是别人，不是我们周围的人，我们的亲人。 Musuh kita adalah iblis dan kebohongannya. 我们的仇敌，我们的敌人是魔鬼撒旦以及他的谎言。 Jadi kalau kita sudah bisa menguasai firman Tuhan, jangan mempergunakan firman itu untuk melawan sesamamu. 所以，如果我们已经很熟神的话，我们可以我们有权柄用神的话，这个神的话，这个武器不是来对付别人。 Kan ada tuh misalnya gini, kita udah bisa menghafal firman Tuhan nih. Tiba-tiba kita pakai untuk menghakimi orang. 举个例子，我们已经背了好几个境界，然后是我们用这个指责别人。 Misalnya ada orang lagi kesusahan, terus teman kita deh kesusahan. Misalnya dia lihat ada makanan, contoh gampang ya, dia lapar, dia mau minta makan. 然后举个例子，我们知道一个朋友就是在困难当中，然后在他的面前是有食物呢，而且他很饿，想要吃。 Tapi karena kita nggak mau bagi makanan, kita langsung pakai firman Tuhan. 但是这个食物呢，我们不想分享给他，然后我们就使用这个经节。 Mungkin kita baru hafal 10 perintah Allah. 可能是我们才会那个实际呢。 Ayo, firman mana yang keluar? 是哪一个境界我们用啊？在这个 Langsung kita bilang, jangan menginginkan barang sesamamu. 是我们就马上用什么呢？
不要爱慕别人的东西。 Nah, terus kemudian yang minta maka merasa tersinggung, terus dia menggunakan firman lagi. Kasihilah sesamamu. Waduh, perang firman. 然后这个超浩他也是基督徒，他也会有背经讲，然后他就是马上跟你对付，还是说要神说要彼此相爱。 Terus habis itu yang punya makanan bilang lagi, manusia hidup bukan dari roti saja. Wah, semuanya loh. 然后你再攻打他说，人活着不是靠饼。 Jadi jangan kita menggunakan, kita misalnya kesal sama orang, kita melihat orang salah, kita mau menghakimi orang, malah kita menggunakan firman Tuhan. 所以不要是当我们看到一个人不爽，就是看不惯，然后我们就是去指责或者是控告他，不要用神的话去这样对付别人。 Kenapa? Karena firman Tuhan sebelum kita menggunakannya untuk orang lain, pakailah untuk diri kita sendiri dulu. 为什么呢？因为如果我们要使用神的话，发出给对别人呢，我们要先用对我们自己。 Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, 在希伯来书第4章12节说， sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sehingga memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 希伯来书第4章第12节说，神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入，就是破开，连心中的信念和注意都能辨明。 Jadi kayak dikatakan seperti pedang bermata dua. Pedang bermata. 这里是说两刃的。 Nah, saat kita mengacungkan pedang ke orang lain, ada satu bagian yang tajam menghadap orang lain, ada satu bagian yang tajam juga menghadap kita. 所以这把剑，当我们要就是对付别人的话，对着别人的话，另一面呢，就是对着我们。 Jadi sebelum kita menggunakan firman untuk menyerang orang lain, kita harus melihat bahwa itu bisa balik menyerang kita. 所以当我们拿起这个剑呢，我还没有去攻打别人呢，我们又看到这个视线就是对着我们。 Gunakan firman Tuhan itu untuk membangun diri kita, membangun orang lain. 所以我们要用神的话是来建造自己，而建造别人。 Jangan menggunakan firman Tuhan itu untuk menghakimi atau kita pakai untuk istilahnya kayak mempengaruhi orang. Kita mau mengubah pikiran seseorang, tapi dasarnya dengan firman Tuhan sehingga orang berpikir, wah itu sesuatu dari Tuhan, padahal itu adalah kehendak kita sendiri. 所以我们千万不要用神的话来攻击别人，就是控告别人，或者是来就是为了掌控别人呐，以至于别人以为是这个是神的话，其实是我们自己有自己的利益。 Karena ini sangat berbahaya, apalagi kita di dalam lingkungan gereja, lingkungan orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan. 这样是很危险，更何况是我们基督徒，我们教会，这是很危险，我们要小心。 Jangan dikit-dikit langsung kata firman Tuhan, ini firman Tuhan berkata ini, Tuhan berkata itu. 不要一点点我们就说这个是神的话，是神说什么，神说这个，神是说这样的那样的。 Kita harus benar-benar dengan jelas bahwa semua yang dari Tuhan itu membangun diri kita. 我们要很清楚，从神而来，一切都是为了建造我们。 Semua dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. 而且从神而来，全部都是带来平安。 Dan yang paling penting kita sendiri harus menguasai firman Tuhan.
而且很重要就是我们自己要很明白神的话。 Jangan sampai ada orang tertentu yang mengerti firman Tuhan hanya separuh, mengambil firman Tuhan comot sana, comot sini, setengah-setengah, dijadikan sebuah pengajaran yang tidak benar. 不要是就有人是一半一半的明白，然后他是拿从哪一个书哪一个境界拿来把它连在一起，变成一个错误的教导。 Jadi firman Tuhan dipakai untuk menghancurkan siasat iblis, pengajaran yang keliru, pemikiran yang membelenggu pikiran kita manusia, serta kubu keangkuhan manusia. 所以神的话很清楚的用是为什么呢？摧毁魔鬼的诡计，然后打破错误的教导，就是束缚人的思想以及人骄傲坚固的营垒。 Tadi di firman dikatakan, firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 刚才已经说了，甚至这个神的话呢，可以把心中的信念和注意都能辨明。 Setiap pemikiran-pemikiran yang keliru, setiap pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran yang tidak benar, bahkan keangkuhan manusia, itu bisa dibedakan, bisa dihancurkan oleh firman Tuhan. 所以所有错误的信念，就是不对的教导，异端呢，然后这个人骄傲的这股营垒呢，可以用神的话来破除、来摧毁。 Dan itu bukan pekerjaan kita, bukan karena hebatnya kita bisa mengerti, tapi itu semuanya dari kuasa Tuhan. 而且我们要明白，这一切我们可以了解呢，不是因为我们自己很了不起、很棒，但是神的就是神的作为，神对我们的恩待。 Itulah yang disebut dengan rema tadi. 这就是 rema。 Nah, dalam melakukan peperangan, kita menggunakan pedang kita, itu tidak sembarangan. 那么，当我们征战的时候，我们怎么样用我们的剑呢？这个是有技巧的。 Kita bukan pegang pedang terus kita ayun-ayun sana sini sehingga kita sembarangan nyerang orang. 我们不是就是拿起这个剑，然后我们是随随便便的摆动，就是去攻打别人。 Seorang prajurit saat dia memegang senjata, dia harus berlatih cara menggunakan senjata itu. 一个军兵呢，他要能真正用这个剑呢，他是要好好的排练，好好的，而且知道怎么样的技巧。 Kita lihat waktu Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani di dalam Alkitab. 我们看到这有一个例子在圣经里面，当耶稣在哥斯玛尼园，他那个被捕尸。 Tuhan Yesus saat itu bersama dengan murid-muridnya. 那时候主耶稣跟他的几个门徒几个使徒一起。 Salah satu muridnya adalah Petrus dan dia membawa pedang. 他们都其实是有彼得，然后他有带一把剑，这一把刀。 Pada dasarnya Petrus itu adalah nelayan dan bukan prajurit. 就是彼得他是渔夫。 Jadi dia mungkin saat itu dia bawa pedang itu hanya untuk jaga-jaga. 可能是他带这个刀其实是为了防御。 Nah, jadi saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus merasa harus membela Tuhan. Dia waktu ngacungkan pedangnya, dia akhirnya melukain orang lain. 然后当他知道他是有一把刀，当耶稣要被捕的时候，他要维护他的耶稣，所以他就是把那个刀就是他是拿那个刀，他是挥，就伤害了别人。 Dan akhirnya kuping seseorang tuh putus. 伤害到一个兵官，而且那伤害到他的耳朵就断了。 Nah, sama kita juga dengan senjata rohani kita bukannya dengan sembarangan kita
mengayun-ngayunkan pedang kita. 所以啊，如果我们有这个属灵的剑呢，我们也不要随便拍动。 Makanya tadi saya bilang kalau kita hanya sembarangan, kita tahu firman, kita sembarangan, akhirnya kita melukai orang lain. 这就是刚才我是说，我们就知道神的话，我们懂得，然后我们就是变得使用呢，就是可以伤害别人。 Jadi bagaimana caranya kita melatih senjata rohani kita, pedang rohani kita ini? 那么我们怎么样训练我们的这个属灵武器呢？ Pertama, kita yang pasti harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 第一，很肯定、很确定的，我们要坐月思想神的话， Ini adalah harga mati. 这是肯定的。 Kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita tidak pernah baca Alkitab, bagaimana kita memegang pedang kita. 如果我们没有坐月思想神的话，我们都不知道怎么样拿起我们的剑，圣灵的剑。 Kalau kita nggak punya stok firman Tuhan, bagaimana rema itu bisa keluar? 如果我们没有储存神的话，怎么样我们可以活出这个神的话？ Saat kita menghadapi sebuah situasi, Tuhan mau keluarkan firman Tuhan, tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan, apa yang keluar? 当我们面对情况呢，我们要让怎么样神可以用这个神的话来帮助我们呢？如果我们在里面没有神的话。 Sekarang kita sudah punya begitu banyak media untuk membantu kita dalam merenungkan firman Tuhan. 现在呢，我们有很多的工具可以帮我们，就是现在是很多在网络还有等等的，可以帮助我们作业思想。 Ada Alkitab fisik, buku yang bisa kita bawa, ada handphone yang ada Alkitabnya di dalamnya. 就是有圣经本，或者是我们的手机里面也有软件圣经的软件。 Ada YouTube yang kita bisa buka mencari firman Tuhan, ada Alkitab audio yang bisa kita dengar setiap hari. 还有那个圣经的平台，我们也可以有一个用那个 MP3 的圣经，我们也可以用听的每一天。 Bahkan merenungkan firman Tuhan itu nggak hanya cuma sekedar baca. Kita bisa merenungkannya bersama-sama dengan teman kita. Kayak kita ada program Tautu. 甚至我们也可以不只是我们自己，我们也可以找几个朋友一起，像我们教会有一个活动就是导读。 Atau kita kalau ngobrol sama orang, kita jangan gosipin orang. Kita bahas kebaikan Tuhan. Kita bahas firman Tuhan. 或者是当我们跟别的朋友聊天的时候，我们最好不要就是讲遥远的，但是我们可以分享神的话，分享经文。 Nah, kalau namanya merenungkan, itu bukan cuma sekedar pasif baca. 如果是说作业思想代表不只是就是我们读那个字。 Tapi kita aktif untuk mencari tahu, seperti istilahnya menyelidiki Alkitab. 但是我们要主动的去查，就是查经。 Ya, jadi kita benar-benar kayak bertanya tentang diri kita sendiri. Tuhan lagi ngomong apa kepada saya tentang firman Tuhan ini? 所以在我们生命的每一天、如果每时刻可以的话，我们可以不断的问神，借着这个圣经，神要对我们说什么，神要我们怎么样做。 Atau kalau kita nggak ngerti tentang itu, kita bisa tanya ke orang, ke ketua klub kita, ataupun ke pengerja. 或者是我们读经节，然后我们不懂我们可以去找我懂的，比如说。 当然是我们可以找小组长或者是同工领袖、属灵领袖。 Jadi kita harus aktif, bukan cuma sekedar ada tugas satu pasal hari ini, udah baca dulu deh sebelum masak atau baca dulu deh sebelum ngapain biar tugasnya kelar. Ini bukan PR ya. 所以呢，我们每天都不只是我们就读，然后我们赶快去做我们日常的日常习惯日常的活动
就是好像去煮菜等等的，也要记住这个不是读圣经是想的神的话，不是功课哦。 Nah, makanya yang kedua, saat kita membaca firman Tuhan, kita selalu meminta tuntunan. 所以当每一次我们读神的话，我们要先求圣灵的带领。 Kenapa? Karena sebelum kita baca, kita minta Tuhan yang menerangi agar firman Tuhan yang kita baca itu dari logos menjadi rema. 为什么呢？就是当我们读神的话呢，我们求圣灵来照亮我们，让我们这个话呢，它可以活泼的，就是有能力呢。这个是让我们需要的时候呢，可以使用。这个是让 logo 变成 rema。 Satu firman yang sama, satu ayat yang sama, walaupun kita baca berkali-kali, itu akan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. 一个经节呢，虽然是我们重复的读，好几遍的读，我们它的那个它是活出来是一定不同的。为什么呢？因为有圣灵一直带领我们在每一个事情、每一段的时刻。 Makanya kalau kita baca firman Tuhan, menyelidiki Alkitab itu menyelidiki Alkitab itu tuh, kalau saya suka sekali. Itu kenapa? Karena saat kita menyertakan Tuhan dalam kita membaca Alkitab, itu Tuhan akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru. 那我自己是喜欢是这样的，就是查经，我很喜欢是这样的。我想说，当我们读经，我们让神参与在里面，参与在里面，在其中呢，就是让我们可以经历很多很多新的事。 Ada yang misalnya gini, kalau saya kan sukanya dengan sejarah. 好，举个例子吧，我很喜欢这历史。 Saya suka dengan kitab Perjanjian Lama. 所以我喜欢旧约。 Karena ceritanya tuh kayak baca cerita-cerita perang, cerita sejarah. 因为这个旧约圣经呢，它记载的很多都是关于征战啦，然后很多就是历史。 Kalau dulu baca itu tuh kayak nggak ngerti ini apa sih, itu apa sih. 那以前就读而已啊，我就也不懂这到底是什么啊，在写什么。 Ngerasa Tuhan di masa Perjanjian Lama itu tuh kayaknya Tuhan itu jahat banget, kejam banget, kayak Tuhan itu tuh menakutkan. 然后就感觉到好像在这个整个旧约里面，神的那么很恐怖，很恨了。 Tapi pada saat saya minta tuntunan Roh Kudus untuk membaca firman Tuhan di Perjanjian Lama, akhirnya saya mengerti bahwa setiap pekerjaan Tuhan di Perjanjian Lama itu ada hubungannya dengan Perjanjian Baru. 但是当我用就是查经，然后我就是去求神的带领，神的同在。当我读这个旧约呢，我就是更明白原来是这个旧约呢跟这个新约呢是有连接的。 Jadi kalau kita baca itu tuh bisa kayak bolak-balik, habis baca Perjanjian Lama, loh ini ada nyambungnya dengan Perjanjian Baru, buka lagi Perjanjian Baru, wah ternyata ada sambungannya dengan ini. Bolak-balik. Wah, itu seru banget. 所以当我们读旧约，然后就是我们知道跟新约是有关的，就是或者是我们读新约的，我们说，哎，这个是跟旧约有关的，反复就是这样，反正就是有关系、有连接的，这是很精彩。 Makanya kita minta tuntunan Roh Kudus sehingga Tuhan yang memberikan kita tuh rasa suka untuk menyelidiki Alkitab. 所以我们读圣经，我们求神的带领，圣灵的带领，让这样的话，我们就是会感觉到很喜欢读圣经。 Terus ketiga adalah kita setelah membaca, kita terus memperkatakan firman Tuhan. 第三，我们读了神的话，我们要不断的说神的话。 Ini adalah latihan yang paling nyata.
这个是很实在的一个操练训练。 Saat Tuhan sendiri menggunakan firman-Nya, bersuara menggunakan firman-Nya dan kuasa itu muncul. 当神说话，然后他的能力就是活出呢。 Kuasa yang sama juga menyertai kita saat kita benar-benar memperkatakan firman Tuhan untuk situasi kita. 那当这个能力呢，也是跟我们同在，所以当我们发出这个话，他的能力也跟着活出来。 Saat kita menghadapi ketakutan, kita memperkatakan firman Tuhan, jika Allah di pihakku, siapa akan menjadi lawanku? Kita benar-benar perkatakan firman itu akan bekerja. 所以当我们感到惧怕、害怕呢，我们就是发出诉说神的话。我们是说，如果神在我身边呢，我能怕谁呢？这个是神的话就变成运作。 Terus perkatakan sehingga kita dengar dengan jelas dan iman kita dibangkitkan. 而且我们说神的话，是我们的耳朵自己听那个声音呢。这个是sorry tadi apa？ Terus perkatakan firman itu sehingga telinga kita dengar dan iman kita dibangkitkan. 就是我们自己耳朵听呢，以及我们的信心越来越成长，越来越刚强。 Sama seperti saat kita dikasih lagu yang berisi firman Tuhan. 好像是如果神给我们这个歌，然后它的歌词呢就是神的话。 Lagu-lagu di gereja kita adalah lagu-lagu yang benar-benar firman Tuhan, bukan kata-kata indah, kata-kata puisi, tapi benar-benar firman Tuhan yang dimasukkan dikasih nada. 所以我们知道，我们教会神给我们教会的歌是不只单单诗歌，但是就是神的话，全部都是神的话，而且是有旋律的，变成一个很美好的很好听的、很美丽的歌。 Ini akan membantu kita untuk benar-benar mengingat firman Tuhan, memasukkan, membangun iman kita. 这样的方法让我们的帮助帮助我们，知道我们可以很容易背神的话。 Dan terakhir kita melakukan firman Tuhan. 最后呢，我们要遵行神的话。 Kita jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. 我们不要单单成为单单听着，但是我们要成为行道者。 Kita hidup dalam firman Tuhan, kita lakukan, kita berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, maka itu menjadi senjata perang kita. 我们要就是读神的话，我们要听，然后我们要遵行，我们活在神的话里面，我们跟随神灵的带领，那我们把这个神的话变成我们的力量。 Jadi saat iblis datang untuk mendakwa kita, mau menakut-nakuti kita, dia tidak menemukan alasan. Kenapa? Karena kita udah melakukan firman Tuhan. 所以这就是我们的武器。当仇敌来攻击我们，又控告我们，他没有理由控告我们，为什么呢？因为我们有武器，用神的话可以打败他。 Jadi inilah adalah cara kita benar-benar, ini sangat simpel, tapi sesuatu yang sering kita abaikan dalam kehidupan kita. 其实这个很简单的，可以理解，但是很多时候我们忽略。 Justru prinsip-prinsip yang simpel itu kadang-kadang kita nggak mau lakukan. 那都是那个很简单的原则，我们就是不想去做。 Kita kadang-kadang cari prinsip yang susah untuk dilakukan, baru kerasa. 我们反而去找那些很难的原则，好像这个是比较刺激的。 Kalau kita misalnya disuruh untuk, oke, kita keliling ini, keliling sana, baru kita dapatkan, atau ayo kita kasih ini, kasih itu, baru kita ngerasakan sesuatu. Enggak seperti itu. Hanya dengan hal yang simpel saja, itu sangat berkuasa, berdampak. 好像是实际，就是我们要很实际的，就是要去好像要付什么代价哈，很大的代价，或者是要去找到哪里啊，就是才觉得是很实际这样的。其实是不是这样的？就是很简单的原则，已经很昂贵，很好了。
Dan senjatanya sudah ada di depan mata kita. Alkitab kita pegang semua firman Tuhan. 所以呢，这个武器神已经给我们，在我们的面前了，有了，我们要紧紧的抓住我们的武器。 Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita, kita mau didoakan oleh gembala kita. 我们预备我们的心，让我们牧师为我们祷告。 帮助我更多的祷告，帮助我更深的依靠，单单相信，深深敬畏你，一生要跟随你，帮助我。帮助我更多的祷告，帮助我更深的依靠，单单相信，深深敬畏你，一生要跟随你，帮助我。帮助我更多的祷告，帮助我更深的依靠，单单相信，深深敬畏你，一生要跟随你，单单相信。单单相信，深深敬畏你，一生要跟随。单单相信你，单单相信，深深敬畏你，一生要跟随。Silakan Pak. 我们一起祷告。 Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. 主耶稣，感谢赞美你。 Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau telah membantu kami untuk semakin mengerti akan kebenaran. 因为在哪里有自由。 Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. 主啊，帮助我， Tolong kami ya Tuhan, 让你在这用你的话来激励我们。 biar saat ini dengan firman-Mu Engkau memberi kekuatan buat kami. 我奉耶稣圣名，用你的话来洁净我们一切不属神的心思意念。 Di dalam nama Tuhan Yesus, biar dengan firman-Mu Tuhan Engkau bersihkan setiap pikiran kami yang tidak berasal daripada-Mu. 接近我们一切的自以为意和骄傲。 Bersihkan kami dari semua yang membenarkan diri sendiri dan keangkuhan manusia. 求神继续的接受圣灵的启示，赐给我们智慧来更明白你的话。 Mari Tuhan berikan pewahyuan dari Roh Kudus untuk membuat kami semakin mengerti akan firman Tuhan. 给你的每个儿女，每天都能够有读经、祷告跟神亲密的关系。
Berikan ke Tuhan karunia-Mu buat anak-anak-Mu setiap hari boleh membaca Alkitab, berdoa, dan mengerti akan kebenaran-Mu. 是给我们每个人谦卑的心，愿意被受教、 Beri 被教 kami 导， Beri kami hati yang rendah hati, bersedia untuk diajar, bersedia untuk dibimbing. 让我们在你话语里面可以坚固，可以扎根，可以成为一个刚强，有神的话成为一个刚强的人。 Beri kami Tuhan supaya dengan firman-Mu dapat tertanam, tertancap, berakar di dalam kami sehingga kami boleh kuat, kami boleh gagah perkasa oleh firman-Mu. 因此，当我们拿着圣灵的宝剑，就是你的话的时候， Sehingga saat kami mengangkat pedang roh yaitu perkataan firman-Mu, 我们打败一切的仇敌。 kami dapat mengalahkan semua siasat si iblis. 我奉耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 一切不是属神的退去，离开神的子民。 semua yang bukan berasal daripada Tuhan, yang bukan milik Tuhan, keluar daripada anak-anak Tuhan. 我奉主耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 一切的假先知的教导离开，退去； pengajaran nabi-nabi palsu keluar. 一切仇敌的谎言退去； Semua tipu muslihat kebohongan iblis pergi. 一切仇敌的诡计退去； Segala muslihat musuh iblis pergi. 一切的恶者的火箭要射你的子民退去； Panah-panah api iblis yang mau menyerang umat-Mu Tuhan pergi. 一切从仇敌来的任何不是属神的话语的一切的教导，假的教导退去。 Semua pengajaran-pengajaran palsu yang bukan daripada Tuhan, semua pengajaran sesat pergi. 我奉耶稣基督的圣名， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 神你所有的儿女， semua anak-anak Tuhan, 我们只听神的话，就是圣经。 kami hanya mendengar 我 firman 们 Tuhan, 只 perkataan 听神的 Tuhan. 话， Kami hanya mendengar pada perkataan dan menurut pada perkataan Tuhan. 我们只接受神给我们的教导。 Kami hanya menerima pengajaran yang dari Tuhan. 感谢主耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus, 保守你的子民， tutup bungkus semua umat-Mu, 让我们持守神的真道、神的真理，直到最后。 biar kami mempertahankan kebenaran Tuhan, pengajaran Tuhan, tuntunan Tuhan sampai akhir. 保守我们的信心， Tuhan, pelihara iman kami, 完完全全的相信你的话， sepenuhnya, seutuhnya percaya pada firman-Mu. 给我们力量，信神的话。 Beri kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. 感谢赞美主， Terima kasih puji Tuhan. 赐福你的子民， Berkati umat-Mu, 成为一个敬畏神的人， menjadi orang-orang yang takut dan hormat akan Tuhan. 成为行神的道的人， Menjadi pelaku firman Tuhan. 而且成为得胜者，打败所有的仇敌。 Dan menjadi pemenang yang mengalahkan semua musuh. 我们是得胜者， Kita adalah pemenang. 我们已经穿上神给我们的全副军装。 Kita sudah kenakan selengkap senjata Allah yang Tuhan beri buat kita. 我们知道这个军装是隐形的， Kita tahu bahwa semua yang
semua selengkap senjata ini adalah untuk melindungi dan untuk menyerang. 是能够打败所有的仇敌的。 yang dapat mengalahkan semua musuh. 我们自己知道，我们现在已经穿上神的全副军装。 Dan kita tahu, kita percaya bahwa semua kita sudah mengenakan seluruh selengkap senjata Allah. 你已经把你的军装、全副军装给了我们，我们已经领受了。 Engkau telah beri pada kami seluruh selengkap senjata Allah, kami sudah terima. 我奉耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 我们要用神给我们的全副军装，打败所有一切的仇敌。 dan kami akan pakai selengkap senjata Allah untuk mengalahkan semua musuh. 感谢你，主耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢你已经给我们 Terima kasih 全副 Tuhan 的军 Engkau 装。 sudah beri pada kami selengkap senjata Allah. 你的子民没有失败的， Umatmu tidak ada yang kalah. 我们都是得胜的子民。 Kami semua adalah umat pemenang. 感谢赞美你， Terima kasih Tuhan. 感念天父的慈爱， Biar kasih dari Allah Bapa, 主耶稣基督的平安和喜乐， damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, 圣灵不停的恩膏降下，充满你的子民。 damai sejahtera sukacita dari pengurapan dari Roh Kudus terus bercurah bagi umatmu. 从今时直到永永远远。 Mulai saat ini sampai selama-lamanya. 哈利路亚，阿门。 Haleluya, amin. 耶稣祝福你们。 Amin. Tuhan Amin. berkati semuanya.